saya bagi pihak Dewan Muslimat PAS Pusat ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita Sedunia hari ini kepada semua wanita daripada semua kaum dan peringkat umur sempena Hari Wanita Sedunia ini. Dengan adanya Hari Wanita ini sebenarnya memperingati kita, satu hari untuk memperingati kita tentang peranan wanita ya, di dalam konteks negara kita, di dalam pembangunan negara ya, dan juga di dalam peranan wanita terhadap pembangunan dan kesejahteraan negara. Jadi pada semua wanita kita perlu sedar bahawa kedudukan kita seiring dengan orang lelaki, kita mempunyai peranan, kita mempunyai tanggungjawab, dan kita tidak boleh mengatakan lagi bahawa dunia luar itu adalah dunia orang lelaki. Kerana apa yang berlaku dalam dunia luar akan memberi kesan kepada kita sebagai wanita yang duduk di rumah dan juga wanita di dalam masyarakat. Jadi wanita perlu sedar bahawa sebenarnya kita separuh daripada kependudukan dunia negara. Maka kalau kita berdiam diri dan tidak mengambil hal atau orang kata tak ambil pusing tentang apa berlaku, maka kesan negatif, kalau ada kesan negatif, ia akan tembias kepada wanita. Jadi sempena Hari Wanita Malaysia sekarang ini, di Malaysia sekarang, saya ingin meminta para wanita supaya bersama-sama mendidik anak-anak di dalam masyarakat kita, bukan saja anak kita tetapi juga anak-anak orang lain di dalam masyarakat. Tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa kita turut mendidik mereka secara langsung atau tidak langsung, dan kita perlu mendidik anak-anak kita supaya menyayangi negara ya, untuk cinta kepada negara, cinta pada watan ya, dan patriotik ya, dalam erti kata sebenar dan tidak hanya dalam erti kata slogan saja, tetapi bila kita mengatakan kita patriotik, maknanya kita melakukan sesuatu untuk kebaikan negara keseluruhannya ya, bukan untuk puak-puak ataupun kumpulan-kumpulan tertentu, tetapi untuk keseluruhannya. Jadi apapun kita buat, kita nak memastikan ketaatan, kesetiaan kepada negara. Itu. Kedua, sempena orang kata apa yang telah berlaku di Lahad Datu, saya mengambil kesempatan ini mengucap takziah kepada wanita-wanita di dalam keluarga yang terlibat ya, sama ada sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai kakak, adik dan sebagainya. Takziah kepada mereka kerana orang kata ahli keluarga mereka terlibat di dalam ataupun terbunuh di dalam peristiwa di Lahad Datu dan Semporna, dan kita mohon supaya mereka dapat bersabar dan dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama kita mengharapkan supaya kerajaan tidak tidak hanya menyanjung wira-wira ini sekarang, masa depan mereka juga perlu diambil kira ya, anak-anak mereka ya, tanggungan-tanggungan mereka supaya hidup masa depan mereka lebih terjamin. Doktor, kenapa doktor pilih polis hari ini? Oh, sebenarnya hari ini bukan saya pilih ya, kita buat di seluruh Malaysia. Hari ini adalah semua muslimat di seluruh negara akan memilih IPD terdekat untuk menunjukkan penghargaan kepada pegawai polis wanita. Yang memandangkan biasanya bila orang menyebut pegawai polis banyak hanya nampak lelaki ya. Tadi kita nak menunjuk penghargaan kita kepada pegawai polis wanita, dan kita tahu mereka juga berperanan sama berat dengan pegawai polis lelaki, dan kehadiran wanita di dalam mana-mana institusi insya-Allah akan dapat membawa perspektif wanita. Kita harap mereka bukan saja setakat pegawai polis bawahan dan pangkat rendah, tapi bagi mereka yang pegawai polis pangkat tinggi, mereka sebenarnya berupaya untuk mengubah keputusan-keputusan ya, yang mungkin orang kata tidak humanistik ya, dan sebagainya. Sebab sebagai wanita bukan saja mereka pegawai polis, tapi mereka juga lebih prihatin kepada rakyat lah, insya-Allah. Kita tak kata polis tak prihatin, tetapi naluri wanita itu dia lebih prihatin. Dia ke mana pun kalau dalam perbincangan, dia mesti akan bawa persoalan-persoalan kekeluargaan ya. Misalnya kalau mereka duduk di pangkat tinggi itu, tentulah mereka akan memperjuangkan misalnya tentang keselesaan pegawai polis, perumahan pegawai polis,
ya, waktu-waktu bertugas pegawai polis. Saya nak sebut di sini mengenai waktu tugas pegawai polis. Saya kesihan sebenarnya melihat pegawai polis bila mereka bertugas banyak fardu ain yang tertinggal. Saya bagi contoh, baru ni saya pergi ziarah salah seorang mangsa wira kita lah yang ini. Semuanya polis, ramai polis, saya ingat ratusan kot yang menunggu ketibaan jenazah, ya, berbaris untuk memberi penghormatan terakhir kepada jenazah. Saya sampai pada waktu maghrib, ya, dan boleh dikatakan kebanyakan tak solat, ya. Sebab ialah dalam keadaan macam tu. Jadi di segi bukan saja mereka berkhidmat kepada negara, tetapi pihak kerajaan juga mesti menitik beratkan tentang soal fardu ain, ya, tentang peluang atau cara bagaimana mereka boleh melaksanakan tanggungjawab mereka kepada ilahi. Ya, persoalannya saya biasa bangkitkan perkara ini. Persoalannya adalah, adakah kita nak, ya, pegawai polis, pegawai tentera kita terkorban di dalam, kalau ditakdirkan mereka terkorban di dalam peperangan, ya, sebagai insya-Allah syahid. Tetapi kalau kita ada masalah dengan hubungan kita dengan Tuhan, semayang kita tak cukup, ya, itu para ulama lah tolong keluarkan fatwa lah macam mana, kan. Jadi kita nak memikirkan perkara ini. Jadi banyak kali saya sebut, saya ingat tentang perkara ini, tentang bagaimana polis tidak hanya setakat menjaga keselamatan negara ataupun keselamatan, tetapi tanggungjawab mereka kepada Allah itu juga perlu titik beratkan. Ya, bukan setakat mengadakan surau atau masjid di premis. Polisnya sudah bagus, ya, tetapi perlu lagi mereka ditanam kesedaran tentang kewajipan menunaikan solat. Sebab solat itu adalah asas tiang agama. Ya, kita buat baik macam mana pun, kalau kita tak solat dan kita pergi masa kita tak solat, jadi apakah kesudahan kita? Jadi kita prihatin tentang kerohanian mereka, ya, tentang apa orang kata hidup dan mati mereka. Ya, bukan setakat memberi penghormatan di dunia, tetapi juga ingin mereka orang kata diiktiraf di akhirat nanti, insya-Allah.